Baiklah murid-murid, tip untuk menulis ulasan. Murid-murid perlu ingat ya, tip untuk menulis ulasan. Yang pertama, baca soalan dan fahami soalan. Yang kedua, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid? Saya Cikgu Jeffrey akan mengajar teknik menulis ulasan. Apa itu ulasan murid-murid? Ulasan itu ialah memberi pendapat atau memberi pandangan atau memberi rumusan yang tepat atau sesuai, relevan berdasarkan bahan rangsangan yang diberikan. Boleh murid-murid? Bagus. Baiklah murid-murid, bahan rangsangan bagi sesuatu soalan boleh berbentuk ilustrasi. Apa itu ilustrasi? Ilustrasi itu ialah gambar berbentuk tunggal, gambar berbentuk bersiri dan juga gambar yang berbentuk berpusat. Kemudian bahan rangsangan boleh berbentuk foto. Seterusnya, peta pemikiran. Yang keempat, rencana. Seterusnya, bahan rangsangan boleh berbentuk puisi, jadual, graf, iklan dan juga carta dan lain-lain. Jadi, apabila murid mendapat soalan untuk menulis ulasan, murid-murid perlu mengenal pasti bahan rangsangan. Boleh murid-murid? Bagus. Murid-murid, 7 konsep ulasan yang perlu murid tahu. Yang pertama, ulasan keseluruhan bahan. Yang kedua, taksiran kandungan. Yang ketiga, pandangan pro atau kontra. Yang keempat, kupasan, bentuk deskriptif iaitu gambaran mental. Yang kelima, huraian iaitu memerlukan murid menulis pengembangan idea. Yang keenam, nilai amalan baik ataupun faedah. Dan yang ketujuh, konsep ulasan pengajaran yakni mesej yang diperoleh daripada bahan rangsangan. Boleh murid-murid? Menulis ulasan. Apa itu menulis ulasan? Menulis ulasan tentang bahan sastra atau bahan bukan sastra yang dilihat dan dibaca dengan jelasnya menggunakan ayat yang gramatis. Baiklah murid-murid, tip untuk menulis ulasan. Murid-murid perlu ingat ya, tip untuk menulis ulasan. Yang pertama, baca soalan dan fahami soalan. Yang kedua, gariskan kehendak soalan. Yang ketiga, mengenal pasti isi, iaitu isi tersurat. Cikgu gunakan singkatan SU yang anda akan peroleh daripada bahan rangsangan. Isi tersirat pula, cikgu gunakan singkatan SI. Ya, murid-murid perlu fikirkan. Ingat, iaitu perkataan sama, iaitu sebab, apa, mengapa dan juga akibat. Yang keempat, tip menulis ulasan yang perlu murid-murid ingat. Menulis ulasan perlu ada apa ya murid-murid? Ya, memproseskan bahan rangsangan dengan bahasa biasa. Dan menulis ulasan dalam 3 perenggan. Yang kelima, tip menulis ulasan semak. Semak apa? Sepit. Sepit itu apa ya murid-murid? Sepit itu S untuk struktur ayat, I untuk ejaan, P itu untuk perkataan atau pembenaran kata, I itu imbuhan, T itu ialah tanda baca dan juga huruf besar. Baiklah murid-murid, pada hari ini cikgu akan menekankan konsep ulasan, iaitu ulasan keseluruhan bahan. Boleh murid-murid? Bagus. Baiklah murid-murid, mari kita kenal kotak ulasan. Apa itu kotak ulasan?
Kotak ulasan ini kita gunakan sebelum untuk menulis ulasan. Dalam kotak ulasan itu ada penanda wacana, cikgu gunakan PW, dan penanda wacana yang cikgu gunakan iaitu pastak. P itu pendahuluan, A antaranya, S selain itu, S seterusnya, T tambahan lagi, A akhir sekali, K itu apa? Ya, K itu kesimpulannya. Kata bantu pula, cikgu gunakan HM 2PW. H untuk hendaklah, M mestilah, P yang pertama patutlah, P yang kedua perlulah, W pula wajarlah. Dalam ulasan perlu ada apa? Isi tersurat. Bagus. Isi tersurat itu cikgu gunakan singkatan SU. Kemudian ada kata hubung, sukat supaya, U untuk, K kerana, A agar, D itu dengan, dan perlu ada apa? Isi tersirat. Cikgu gunakan apa tadi? SI. Menggunakan perkataan apa? Sama untuk murid-murid fikirkan. Sebab, apa, mengapa, akibat. Pendahuluan pula berdasarkan arahan iaitu clue soalan. Manakala kesimpulannya rumusan keseluruhan ulasan yang telah kita tulis. Boleh murid-murid? Bagus. Sebelum kita menulis ulasan, mari kita tengok cara untuk menulis ulasan keseluruhan. Gambar menunjukkan. Ya, murid-murid kita baca. Gambar menunjukkan. Selepas itu ialah isi. Isi apa? Itu ialah pendahuluan. Antaranya, kita hendaklah isi tersurat, kata hubung supaya, kemudian dihubungkan dengan isi tersirat. Selain itu, kita mestilah isi tersurat yang kedua dihubungkan dengan kata hubung untuk isi tersirat. Seterusnya, kita patutlah isi tersurat yang ketiga kerana kata hubungnya dan isi tersirat. Tambahan lagi, kita perlulah isi tersurat yang keempat agar kata hubungnya dan isi tersirat. Yang perlu kita fikirkan gunakan apa? Sama, sebab, apa, mengapa, akibat. Akhir sekali kita wajarlah isi tersurat yang kelima dengan kata hubungnya dan isi tersirat yang kelima. Kesimpulannya tadi apa? Rumusan keseluruhan ulasan. Bagus murid-murid. Baiklah murid-murid, mari kita baca contoh soalan yang kita akan bina ulasan pada hari ini. Cara-cara menyemai budaya minat membaca dalam keluarga. Itu ialah soalan, ya. Kemudian kita lihat gambar bahan rangsangan yang diberi. Ibunya mengajar anaknya menulis dan juga membaca. Gambar kedua, mungkin belajar di perpustakaan mini di rumah, kemudian pergi ke kedai buku membeli buku-buku yang terdapat di situ. Kemudian bahan rangsangan diberi ialah maklumat dipupuk dalam diri anak-anak sejak kecil. Kemudian yang kedua, memilih bahan bacaan yang berkualiti. Yang ketiga, isi yang diberi memupuk budaya gemar dan minat membaca. Yang keempat, mewujudkan perpustakaan mini di rumah. Yang kelima, melahirkan masyarakat yang berilmu. Dan memberi, ulasan memberi menyemai budaya minat membaca. Jadi di sini diberi gambar dan maklumat yang perlu kita ulas di sini. Boleh murid-murid? Bagus. Dan ingat ya, kotak yang kita gunakan penanda wacana iaitu pastak, KB kata bantu HM 2PW, SU isi tersirat, KH kata hubung sukat, SI itis isi tersirat sama. Baiklah murid-murid, mari kita buat dan kenal pasti isi tersurat daripada bahan rangsangan dan isi tersirat menggunakan sama. Baiklah murid-murid, isi yang diberi yang pertama
bijak memilih bahan bacaan yang berkualiti. Saya ambil daripada soalan, maklumat yang diberi, kemudian kita kena fikirkan apa isi tersiratnya, iaitu sama, sebab, apa, mengapa, akibat. Akibatnya, sebabnya, apa yang kita dapat daripada kita bijak memilih bahan bacaan yang berkualiti, kita mendapat ilmu. Yang kedua, bahan rangsangan. Maklumat yang cikgu ambil di sini ialah berkunjung ke kedai buku. Apa faedah yang kita akan dapat nanti apabila kita berkunjung ke kedai buku? Membeli bahan bacaan yang digemari. Yang ketiga, mewujudkan perpustakaan mini di rumah. Itu ialah isi tersurat yang terdapat pada bahan rangsangan. Apa isi tersiratnya? Isi tersiratnya yang perlu kita fikirkan iaitu sebab, apa, mengapa, akibat. Jadi sebab apa? Dapat membudayakan ilmu dalam keluarga. Kemudian memupuk budaya membaca sejak anak kecil lagi. Isi tersurat daripada bahan rangsangan yang diberi, maklumat yang diberi. Apa isi tersiratnya? Dapat membentuk jiwa anak-anak yang positif. Dan isi tersurat yang cikgu gunakan pada hari ini melahirkan masyarakat yang berilmu. Apa akibatnya? Yang kita akan dapat membaca pada masa lapang. Boleh murid-murid? Bagus. Dan cikgu ingatkan lagi sekali, dalam penulisan ulasan perlu ada apa? Penanda wacana yang cikgu gunakan ialah pastak, KB kata bantu, HM2PW, isi tersurat SU, KH kata bantu sukat, SR isi tersirat iaitu sama, sebab, apa, mengapa, akibatnya. Boleh murid-murid? Bagus. Seterusnya, kotak ulasan. Daripada bahan rangsangan yang diberi, kita boleh bina kotak ulasan. Kita lihat sama-sama dalam kotak ulasan yang telah kita kenali tadi. Isi tersurat kita letakkan pada kotak isi tersurat. Yang pertama tadi, isi tersurat. Bijak memilih bahan bacaan yang berkualiti. Isi tersiratnya tadi kita isikan, kita mendapat ilmu. Seterusnya, untuk isi yang kedua, isi tersurat berkunjung ke kedai buku. Dan isi tersiratnya membeli bahan bacaan yang digemari. Mudah tak murid-murid dengan menggunakan kotak ulasan? Ya, memang mudah. Yang ketiga, isi tersuratnya mewujudkan perpustakaan mini di rumah. Apa isi tersirat yang kita fikirkan tadi? Dapat membudayakan ilmu dalam keluarga. Isi tersurat yang keempat, memupuk budaya membaca sejak anak kecil lagi. Apa isi tersiratnya? Isi tersirat yang kita fikirkan tadi dapat membentuk jiwa anak-anak yang positif. Dan isi tersurat yang kelima tadi yang kita dapat daripada bahan rangsangan melahirkan masyarakat yang berilmu. Apa isi tersiratnya? Membaca pada masa lapang. Boleh murid-murid? Bagus. Ulasan keseluruhan daripada bahan rangsangan soalan, daripada kotak ulasan kita boleh menulis ulasan keseluruhan. Mari kita baca. Gambar menunjukkan cara-cara menyemai budaya, minat membaca dan keluarga sejak kecil lagi. Murid-murid, itu ialah pendahuluan. Pendahuluan ini kita ambil daripada soalan clue yang diberikan. Antaranya, kita hendaklah bijak memilih bahan bacaan yang berkualiti supaya kita mendapat ilmu. Selain itu, kita mestilah berkunjung ke kedai buku untuk membeli bahan bacaan yang digemari. Seterusnya, ibu bapa juga patutlah mewujudkan perpustakaan mini di rumah kerana dapat membudayakan ilmu dalam keluarga.
Tambahan lagi, ibu bapa perlulah memupuk budaya membaca sejak kecil lagi agar dapat membentuk jiwa anak-anak yang positif. Akhir sekali, kita wajarlah melahirkan masyarakat yang berilmu dengan membaca pada masa lapang. Kesimpulannya, ibu bapa berperanan bagi membentuk minat anak-anak supaya gemar membaca untuk mencerdaskan minda demi masa depan mereka. Ingat ya murid-murid, kesimpulannya rumusan keseluruhan bahan ulasan yang kita tulis tadi. Boleh murid-murid, kalau masih tidak faham, murid-murid boleh ulang tayang video ini. Boleh murid-murid? Alhamdulillah. Baiklah murid-murid, apa yang perlu anda ingat dalam penulisan ulasan? Yang pertama, jangan kurang daripada 50 patah perkataan. Yang kedua, fokus idea berdasarkan bahan rancangan. Mesti ada pendahuluan dan penutup. Tiada markah tetapi layak dapat cemerlang. Yang ketiga yang perlu murid-murid ingat, satu idea tersirat dengan pengolahan yang baik boleh diberikan pertimbangan untuk cemerlang. Maksudnya markah yang baik. Yang keempat yang perlu murid-murid ingat, gunakan penanda wacana yang cikgu gunakan tadi, iaitu pasta. Tulisan mesti kemas dan boleh dibaca. Semak apa yang murid-murid yang cikgu telah beritahu tadi? Semak sepit, pandai, iaitu yang pertama S sepit, struktur ayat, I ejaan, P perkataan, I imbuhan, T tanda baca dan juga huruf besar. Boleh murid-murid? Bagus. Terima kasih kerana sudi bersama dengan Cikgu Jeffrey pada hari ini. Baiklah murid-murid, jangan lupa untuk like, komen dan subscribe channel Jeffrey J. Terima kasih.